Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subtopik kita yang seterusnya adalah 2.3, saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dan persekitaran. Sebelum kita mengkaji saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran, kita perlu memahami beberapa istilah penting terlebih dahulu. Terdapat 5 istilah penting. Yang pertama adalah habitat. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal bagi sesuatu organisma seperti di dalam hutan, di dalam air, di dalam laut, di dalam tanah, di daratan dan sebagainya. Istilah yang kedua pula ialah spesies. Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak serta menghasilkan anak. Istilah yang ketiga adalah populasi. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di dalam habitat yang sama. Yang keempat ialah komuniti. Komuniti ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Dan yang kelima adalah ekosistem. Ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk segala komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Organisma dalam satu ekosistem perlu saling bersandaran antara satu sama lain bagi memastikan kemandirian spesies. Organisma ini juga saling bersandaran dengan komponen-komponen bukan hidup yang ada dalam persekitaran seperti air, cahaya, udara dan tanah. Saling bersandaran yang wujud antara organisma dengan persekitaran ini secara semulajadi menghasilkan satu ekosistem yang seimbang. Suatu ekosistem dikatakan seimbang jika organisma hidup dan komponen-komponen bukan hidup yang ada dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Maksudnya di sini, semua organisma perlu saling bersandaran, maksudnya saling memerlukan di antara benda hidup dengan bukan benda hidup supaya organisma itu, ekosistem itu dikatakan seimbang jika ia berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan-gangguan luar. Cuba anda bayangkan apa berlaku kepada ekosistem dalam hutan jika pokok-pokok yang ada dalam hutan ditebang. Adakah ekosistem hutan itu dikatakan masih seimbang sedangkan pokok-pokok yang menjadi habitat haiwan-haiwan di dalam hutan telah ditebang? Inilah yang dikatakan sebagai gangguan luar yang boleh menyebabkan ekosistem itu terganggu dan tidak harmoni. Kebanyakan ekosistem semulajadi yang telah wujud seperti ekosistem laut, ekosistem hutan, kebanyakannya adalah seimbang jika tiada gangguan luar. Adakah ekosistem buatan manusia seperti akuarium juga dikatakan seimbang? Ya, ekosistem buatan manusia seperti akuarium boleh dikatakan seimbang jika organisma yang ada dalam ekosistem tersebut saling bersandaran antara satu sama lain dan juga bersandaran dengan komponen-komponen bukan hidup seperti air, cahaya, udara dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, cuaca di beberapa negara adalah tidak sama. Ada negara yang mengalami 4 musim. Ada negara yang jarang menerima taburan hujan dan ada negara yang menerima taburan hujan dan limpahan cahaya yang tinggi. Ada kawasan seperti gurun yang jarang-jarang menerima hujan. Jadi, bagaimana dengan organisma ataupun haiwan dan tumbuhan yang hidup di negara-negara ini? Bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan cuaca tersebut?
Mari kita lihat apakah kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Kawasan tropika biasanya menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun, contohnya seperti Malaysia. Kawasan gurun pula mengalami cuaca panas yang kering melampau dan jarang sekali berlaku hujan, contohnya seperti di gurun Sahara. Kawasan tundra pula mengalami musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Inilah beberapa contoh kawasan yang mengalami keadaan ataupun cuaca yang berbeza-beza. Ini adalah contoh organisma, haiwan dan tumbuhan yang hidup di kawasan tropika yang menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Mereka mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk hidup di kawasan tropika. Ini pula adalah contoh organisma, haiwan dan tumbuhan yang hidup di kawasan gurun. Kawasan gurun mengalami cuaca panas dan kering yang melampau. Sebagai contoh, unta. Unta mempunyai bonggol di bahagian atas badannya. Apakah fungsi bonggol tersebut? Bonggol tersebut menyimpan makanan dalam bentuk lemak yang akan dioksidakan kepada air. Oleh kerana kawasan gurun menerima taburan hujan yang sangat jarang dan sangat rendah, maka haiwan memerlukan simpanan air. Contoh yang kedua adalah pokok kaktus. Pokok kaktus mempunyai daun yang berbentuk duri. Ini untuk mengurangkan kehilangan air, dan akar pokok kaktus adalah sangat panjang supaya akar tersebut boleh menyerap air jauh ke dalam tanah. Itu adalah antara ciri-ciri haiwan yang tumbuh dan tumbuhan yang hidup di kawasan gurun. Di kawasan tundra pula, yang mana mengalami musim sejuk yang panjang dan musim panas yang sangat singkat, organisma yang hidup di sana, contohnya seperti beruang kutub, mempunyai ciri-ciri seperti bulunya yang tebal dan lemak yang tebal di bawah kulit. Ini bertujuan untuk sebagai penebat haba kerana cuaca di sana sangat sejuk. Sama juga seperti anjing laut yang mempunyai lemak yang tebal di bawah kulit sebagai penebat haba. Jadi, itulah di antara ciri-ciri bagi haiwan dan tumbuhan yang hidup di kawasan yang berbeza. Ini penting supaya haiwan dan tumbuhan ataupun organisma dapat menyesuaikan diri masing-masing mengikut keadaan dan tempat serta cuaca. Ini bertujuan untuk memastikan kemandirian spesies. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Saya harap semua pelajar boleh faham dengan penerangan saya. Dan setakat itu sahaja, sekian, terima kasih.